Hello guys, welcome back to the segment Nama Coffees. Okay, kepada sesiapa yang baru saja jumpa channel ini ataupun baru ternampak channel ini dekat YouTube, okay, make sure korang tekan butang share, like dan subscribe. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, alright, aku juga nak bagi tahu korang yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. So korang boleh cari kita orang dekat The Segment Podcast. Okay, sebelum kita mula guys, untuk hari ni aku just nak share dengan korang yang baju aku hari ni disponsor. Okay, disponsor oleh Smile by Anis. Okay, Smile by Anis ataupun nama YouTube dia adalah Anis Ismail. Anis Ismail dia buat YouTube content tentang benda-benda yang fun lah. Okay, kalau korang suka tengok benda-benda yang lain daripada yang lain, benda-benda yang fun, challenge, korang boleh subscribe to Anis Ismail. Aku akan letak link di bawah. Okay, okay guys, so apa yang aku nak share dengan korang hari ni adalah kisah di UiTM Lendu. Kepada budak-budak Lendu, budak-budak UiTM Lendu. Aku tak sure korang dah dengar cerita ni ke belum, but this is the story that I would like to share with you guys. Okay, jom. Before kita start, let's roll the intro. Okay guys, so kisah kali ni diceritakan oleh satu orang berkenaan dengan abang dia. Okay, dia panggil Abang Ngah lah. Abang Ngah dia ni mengalami satu kejadian misteri masa dia belajar di UiTM Lendu. Alright, so apa yang jadi sebenarnya dekat UiTM Lendu ni guys? Okay, kalau aku duk baca Google cerita-cerita pasal UiTM Lendu ni, there's a lot of kisah-kisah mistik ataupun kisah-kisah seram di UiTM Lendu. Okay, so cerita dia macam ni guys. Angah ni merupakan student finance di UiTM Lendu. Okay, dia memang dikenali sebagai seorang yang agak ganas, okay, dan suka sangat bully kawan-kawan dia tau. Tapi dia ada satu masalah. Masalahnya dia lemah dengan perempuan, and perempuan pujuk sikit, dia mula start cair dan sebagainya. Okay, Angah ni dia ada duduk kat satu bilik dekat UiTM dulu kan, dan memang dia cakap memang bilik tu agak keras. Ada bermacam-macam kejadian yang berlaku pada diri dia kan. Tapi ini adalah salah satu kejadian yang meninggalkan impact pada diri dia dan juga pada adik dia, kerana misteri ni ataupun kejadian ni sampai sekarang dia tak dapat jawapan tu. Kalau korang tahu dekat UiTM Lendu kan, dekat blok asrama lelaki, kalau blok kat asrama lelaki tu, dia memang terkenal dengan pontianak dekat tingkat atas sekali, dekat rooftop. Budak-budak UiTM Lendu tahu lah cerita ni kan. Memang benda tu suka melepak kat atas tu sebab dia nak usah pelajar-pelajar lelaki katanya. Pada satu malam Angah ni pergi ke bilik kawan dia sebab konon-konon nak belajar lah, nak buat ulang kaji kan, sebab besoknya tu diorang ada exam. Tapi instead of diorang belajar sama-sama, diorang pergi bantai main game tau. Bantai main game sampai lewat pagi, sampai pukul 2-3 pagi. So Angah dia ada satu kawan nama Ali. So Ali ni malas nak layan si Angah ni, si Ali ni. Dia macam dah penat main game kan. Duduk sampai pukul 2-3 pagi duduk main game. Alih-alih si Ali ni tertidur kat katil dia. And then dia ada lagi seorang roommate tu nama Azam. Azam ni tengah sibuk belajar dekat meja dia lah. Dan dekat dalam bilik tu ada meja kan, so sibuk belajar. So Angah ni pun macam tak puas hati lah, macam okay, Ali dah tidur, si Azam tengah belajar lagi. So dia sambung main game lah, lantak pi lah. Sambung main game, and dia kejut si Ali ni kan, bro jom bro main game. Teman lah. Ali ni pula jadi tidur mati. Angah ni macam ajak Azam juga. Jom main game dengan aku, Azam kata. Azam cakap aku ada benda nak kena buat bro kan, aku nak belajar, besok ada exam apa semua kan. So Angah ni pun macam dah boring lah, sebab Ali geng dia dah tidur. Si Azam tak nak layan dia kan. Si Angah cakap okay Azam, aku gerak balik bilik luar kan, aku nak tidur kan. Dan korang pun tak nak main game dengan aku apa semua. So Azam bising lah, macam apa benda yang tak nak main game dengan kau sampai pukul 2-3 pagi kot, besok ada test ni kan, besok ada exam. Si Angah ni kira macam malas nak dengar member dia ni bebel. Dia cakap okay weh, aku gerak balik. So waktu dia keluar daripada bilik tu, dia nampak Ali kat tepi tu
tengah tidur, masih tidur, berdengkur. Kuat lah berdengkur si Ali ni kan. And dia tengok time tu, dia tengok jam dalam pukul 2 lebih, nak dekat pukul 3, 2.30, 2.45 macam tu lah. So Angah pun macam okay lah, Ali pun dah tidur apa semua, dia pun gerak lah bilik dia. Daripada bilik Ali dengan Azam nak ke bilik Angah, jauh sebenarnya, memang jauh. Bila si Angah ni dah sampai dekat bilik dia, dia pun macam biasa lah, buka pintu bilik dia apa semua, lock kan, buka, masuk dalam bilik, and then dia tutup pintu, lock. Buku latihan dia dengan pencil box dia letak je atas meja, ya. Bajet nak pergi belajar dengan si Ali dengan Azam ni, tapi enak main game kan. Okay, dia pun tidur. Tengah sedap dia tengah bantai tidur ni. Aku rasa dalam tak sampai 15-20 minit kot. Tak sampai 15-20 minit, tiba-tiba pintu dia kena ketuk macam orang gila. Tong 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 tong. Amber baru je macam nak deep sleep lah, baru je macam nak melayang kan, nak tidur, kena ketuk tong 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 kan, macam nak roboh orang kata. Pintu tu kena ketuk kan. Angah ni pun macam bengang gila lah, macam ish, apa benda pula ni kan. Dia macam bengang kan, siapa pula lah yang ketuk malam-malam ni, pagi-pagi buta ni, nak cari gaduh ke apa kan. Si Angah ni duk fikir pintu macam ni nak cari gaduh kan. Dia buka pintu, dia nampak muka Ali betul-betul terjegat depan muka dia. Muka Ali yang member dia yang tidur masih nak main game, tercegat dekat depan muka dia. Tapi masa waktu tu muka Ali ni macam lain sikit lah. Muka dia bengis, garang, menakutkan muka dia. Mata merah, muka dia tu macam agak pucat sikit. Boleh nampak lah urat-urat dia dekat tepi leher, urat-urat. Si Angah ni macam tengok macam ish, hal ni kan. Untuk gambaran korang pula masa Ali tengah berdiri terjegat depan muka si Angah ni, dengan muka dia yang bengis, yang menakutkan, pucat, mata merah kan. Ali ni dia tak pakai baju, pakai seluar je. Dia pandang tepat dekat muka si Angah ni. Lepas tu si Angah ni macam dengan keadaan mamai kan, kau apa hal? Pandang-pandang aku macam kau dah kau apa ni pergi tidur lah. Tadi aku ajak kau main game, kau tak nak main game, kau sibuk nak tidur, sekarang kau kacau aku tidur kata. Ali tu cakap kau jaga-jaga Uish, kau jaga-jaga apa? Si Angah cakap kan, kau jaga-jaga dia tu. Angah ni kira macam dia baru nak reply balik, dia baru nak balas balik apa benda yang si Ali cakap. Dia hempas yang pintu tu dekat muka si Angah ni. Angah ni macam terpinga-pinga babe kan, dengan baru bangun tidur, kena sound, lepas tu kena slam pintu pula kat depan muka. Lepas tu si Angah ni macam pelik lah, macam apa hal Ali tiba-tiba macam nak warning aku, nak warning dia sampai macam ni sekali kan. So si Angah ni pun macam yelah, dia dekat lendu tu dia kira macam agak gangster kan, agak otai lah orang kata. So dia of course lah, dia rasa tergugat tau bila kena benda-benda macam ni kan. Lagi-lagi pula daripada kawan dia sendiri kan. Berani pula si Ali ni nak marah dia kan. Sebab kalau ikutkan pada karakter si Ali ni dia jenis orang yang sopan santun lah, berbudi bahasa. Dia jarang marah orang, selalu gelak, happy go lucky punya orang. Tapi tiba-tiba malam tu kena marah pula kan. Ali marah si Angah ni kan. So Angah tak puas hati, dia buka balik pintu, dia keluar bilik tu, dia pergi kejar si Ali ni. Tapi the moment Angah keluar daripada bilik tu, dia lari. Dia tak nampak si Ali ni, tak jumpa-jumpa pun si Ali. So Angah macam budak ni mungkin dah baik kat bilik ni. Angah terus rush pergi bilik Ali dengan si Azam ni. Dia terus terjah masuk bilik diorang. By the time dia terjah masuk bilik tu, si Angah ni punya terkejut sebab dia tengok si Ali ni tengah tidur nyenyak atas katil. Bunyi berdengkur si Ali ni sama bunyi dia bila yang si Angah ni keluar daripada bilik Ali awal-awal tadi, lepas dia habis main game kan. Tu si Azam ni pandang kat dia, weh, kau dia apa hal terjah masuk bilik orang 3-4 pagi ni kan, aku nak belajar ni apa semua kan. Si Ali ni, si Angah ni dah gauk kepala lah. Angah tak puas hati, dia macam, Azam, aku nak tanya kau sikit Azam, kata kan. Tadi Ali ada keluar bilik tak? Pergi toilet ke apa kan. Lepas tu si Azam tak ada cakap banyak, dia macam geleng kepala macam, kau cakap tu Azam, ada tak kan? Mana tu kau tak perasan ke apa? Tak ada ngah, kata. Ali duk berdengkur daripada tadi kau balik sampailah sekarang dia berdengkur kat situ kan. Tak ada siapa yang keluar daripada bilik ni ke. Tapi si Angah ni kira orang kata macam in denial sikit. Tak apa lah, aku gerak balik dulu lah, kata kan. Tapi masa dia on the way nak balik ke bilik tu, dia duduk macam dalam kepala otak dia duduk fikir kan, macam aku rasa si Azam tak perasan ni, dia kata kan. Confirm si Ali pergi toilet ke apa kan, mesti dia confirm dia tak notice ke. So si Angah pun balik bilik.
So dia decided untuk tanya soalan ni besok pagi lepas exam diorang settle. Keesokan hari tu Angah terus pergi kelas dan terus duduk sebelah Ali tu kan. Mula-mula dia cakap macam lepas exam baru nak tanya kan. Oh, dia tak ditunggu shoot. So dia terus masuk kelas dia. Dia nampak Ali duduk kat meja. Dia terus duduk sebelah Ali. Ali macam happy lah. Ngah kan, apa cerita tu kan, selalu kau duduk belakang, asal kau duduk dengan aku pula ini kan. Baru member macam tengah happy-happy tegur si Angah ni, kepala Ali kena sekir dengan Angah. Pak. Si Ali ni macam, weh, kau dah kenapa tu sekir kepala aku, dia cakap kan. Dah pagi-pagi buta kan, sekir dah kita ada exam sekejap lagi, kau sekir kepala aku kan. Lepas tu si Angah ni macam, kau kan datang bilik aku semalam, cakap jaga-jaga, mesti kau tak puas hati kan dengan aku sebab aku kejut kau main game, aku paksa kau main game, mesti kau tak puas hati kan. Sambil si Angah ni tengah bercakap ni, duduk sekir kepala si Ali. Pam. 2-3 kali ke ada sekir kepala si Ali ni. Ali being Ali, dia jenis yang tak membalas, cuma dia menjauhkan diri lah daripada kena sekir dengan si Angah ni kan. Tapi muka Ali time tu macam pelik gila lah, macam kenapa aku kena sekir pagi-pagi macam ni kan. And dia keep on cakap, mana ada Ngah, aku tak pergi bilik kau semalam, aku tak ketuk bilik kau semalam, aku tidur all the way daripada kita main game. Habis main game tu aku tidur, tahu-tahu bangun subuh dah. Time tu muka Ngah dah cuak. Boleh nampak raut muka wajah dia tu macam cuak. Angah duk tanya lagi, kau kan yang ketuk kan? Dia duk berkali-kali si Angah ni tanya dekat Ali kan, kau kan yang ketuk pintu aku kan. Dan Ali ni pun berkali-kali dah cakap tak, bukan aku. Sampai to the point si Angah ni macam kelang kabut, resah, gelisah sebabkan si Ali ni duk cakap tak. Ali perasan muka si Angah ni macam dah berubah. Ali cakap ya aku ketuk semalam kan. Lepas tu time tu baru macam Angah rasa lega tu. Lepas tu si Angah ni tanya Ali, kenapa kau ketuk semalam? Lepas tu kau cakap aku jaga-jaga kan. Si Ali macam tak tahu nak jawab apa. Lepas tu Ali pun buatlah satu cerita. Oh tak ada, kan semalam kan dekat luar tu kan gelap kan, so itulah aku cakap kau jaga-jaga, kau tidur sorang-sorang. Angah kata kan, okey lah aku jaga-jaga lah, jangan risau lah, tak ada benda, okey. So dorang punya life goes on macam biasa. And sejak hari tu, you know, no one ever say anything about this. Baik Azam, baik Angah, baik Ali, tak ada siapa-siapa pun buka cerita ni. So nak jadikan cerita, dipendekkan cerita, 2 tahun kemudian waktu convocation. So lepas diorang dah settle diorang punya convo apa semua dekat UiTM Melendu ni, so si Angah ni lepak dengan Ali kan, borak kan, sembang cerita biasa-biasa, cerita-cerita kelakar. Lepas tu tiba-tiba Azam pun datang kan. So diorang bertiga orang berborak macam biasa, duk cerita kenangan-kenangan manis pahit dekat UiTM Melendu ni. Happy lah diorang, seronok bercerita kan. Lepas tu Ali tiba-tiba macam dia cakap kat Ngah, aku ada confession sikit Ngah nak cakap dengan kau ni kan. Since kita pun dah grad kan sekarang, tapi aku harap kau jangan marah lah. Lepas tu si Angah ni macam, kau nak confess apa tu? Kau nak confess pasal cinta ke? Kata. Lepas tu si Angah ni gelak-gelak, kakak dia gelak. So Ali pun cakap macam, lah aku nak confess cinta kan, kau buat apa? Cakap kan, aku dah ada dah. Kau pun dah ada, aku pun dah ada, kata. Habis tu kau nak confess apa? Si Angah ni tanya. Si Azam kat tepi macam biasa lah, dia buat bodoh kan sebab dia dah tahu cerita. Tu si Adi cakap, aku just nak bagi tahu kau lah kan, 2 tahun lepas masa, kau ingat tak masa kejadian yang aku ketuk bilik kau tu? Lepas tu aku cakap kau jaga-jaga, kau ingat tak? Ingat apa hal? Tak, aku nak confess kat kau ni kan, sumpah demi Allah bro, time tu bukan aku yang buat. Time tu bukan aku yang ketuk, aku dekat dalam bilik tidur. Kau tak percaya, kau tanya Azam. Azam ni pun macam betul bro, bukan Ali yang buat. Lepas tu Angah ni pun macam jam gila sebab benda dah 2 tahun lepas, baru sekarang dia dapat tahu cerita sebenar. Sebab selama ni dia ingat yang Ali yang ketuk kan. Jadi sampai ke hari ni guys, dia duk fikir siapa yang ketuk bilik dia and tinggalkan pesanan jaga-jaga. Itu yang dia pelik. Sebab sampai ke hari ni Angah duk fikir kejadian tu berlaku hanya sekali kan. Tak tahu kenapa benda tu datang, ketuk bilik, muka bengis marah and suruh Angah jaga-jaga. Benda tu duk main kat dalam fikiran dia sampai hari ni guys. Sampai tahun 2021 Angah duk fikir dalam kepala otak dia, kenapa dia suruh berjaga-jaga.
agak seram juga. Banyak lagi kejadian-kejadian di UiTM Lendu yang orang share, yang aku tak sempat nak kupaskan, yang aku tak sempat nak ulahkan bersama. Nak ulah untuk kongsi dengan korang kan. Hopefully korang enjoy cerita UiTM Lendu. So guys, aku rasa itu saja untuk perkongsian aku hari ni. Kejadian pelik ataupun kejadian pintu diketuk di UiTM Lendu. Okay. Dan kepada student-student yang tengah menonton the segment sekarang ni, yang belajar di UiTM Lendu, kalau orang ketuk bilik korang pukul 3-4 pagi, tak payah buka kan. Nanti korang sendiri pening kepala kan, siapa yang ketuk kan, kenapa dia ketuk, kenapa dia pesan macam-macam kat kau, right? Okay lah guys, aku rasa itu saja untuk hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe the segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.